السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نقول بالله التوفيق. Alhamdulillah, pada malam ini kita menyambung bacaan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Pada kitab terjemahan kita, ia berada di muka surat 362. Masih lagi di bawah tajuk besar tu yang berada di muka surat 357, iaitu hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau jelaskan dari Rabbnya tabaraka wa taala mengenai orang yang mengharamkan wanita budaknya, ya, hambanya lah, hamba perempuan ya, atau isterinya atau harta bendanya. Ya, di sini ulama berkhilaf kepada beberapa pendapat, yang mana kita pada muka surat 62 berada pada mazhab yang kelima ya. Mazhab yang kelima berkenaan dengan seorang yang mengharamkan ke atasnya hamba perempuannya atau isterinya atau harta bendanya. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah pada muka surat 362 terjemahan jilid yang ke-6 ya. Jilid yang ke-6. Beliau berkata, mazhab kelima, kalau suami meniatkan talak, maka dianggap sebagai talak. Talak ni cerai lah. Dan terjadi sesuai dengan apa yang dia niatkan. Itu kembali kepada dalam hati dia lah. Dia kena jujur lah apa yang dia niatkan dalam hati dia. Ya. Kalau dia tidak mengaitkan dengan sesuatu, maka dia anggap sebagai talak satu. Dia kata Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kalau dia meniatkan zihar ni maksud dia, dia menyamakan belakang isterinya dengan belakang ibunya. Itu mana zihar. Zihar ni asal mana belakang. Zahrun kan? Zahrun. Jadi maka dianggap sebagai zihar. Kalau dia meniatkan sumpah, maka dianggap sebagai sumpah. Dan kalau dia meniatkan pengharaman tubuh isterinya tanpa memaksudkan talak dan tidak pula zihar, maka dia wajib membayar kafarah sumpah lah. Tapi kalau dia tidak meniatkan apa-apa, ada dua pendapat. Dia hanya sebut tapi tak niat apa-apa. Di sini kita Ibn Qayyim, mazhab kelima ni dia kata ada dua pendapat lah. Pendapat yang pertama, tidak ada kewajipan apa-apa baginya. Kalau tak niat apa-apa lah. Yang kedua, dia wajib membayar kafarah sumpah. Kafarah sumpah. Kalau dia mengarahkannya kepada wanita budaknya, yakni budak hamba perempuan dia lah. Lalu dia meniatkannya sebagai pemerdekaan. Dia niatkan, dia kata itu sebagai memerdekakan, maka budaknya dianggap merdeka. Nah ini, ya. Ini yang kedua lah daripada dua pendapat tadi. Kalau dia meniatkan pengharaman, maka dia wajib membayar kafarah, yakni kafarah sumpah lah dengan lafaz itu. Kalau dia meniatkan zihar, maka tidak sah. Dan tidak mengharuskan apa-apa. Dia zihar. Dia sebut zihar kepada budak hamba perempuan dia. Sebab zihar ni untuk isteri kan. Orang tu kata pada isteri dia. Ini. Sebahagian berkata, ini sebahagian ulama lah dalam mazhab ni berkata, bahkan wajib baginya membayar kafarah sumpah
Kalau kalau dia mengarahkannya kepada selain isteri dan hambanya, maka itu tidak mengharuskan pengharaman dan tidak mewajibkan apa padanya. Ini adalah mazhab Syafi'i. Ini maknanya mazhab kelima ni kan. Ada kaitan dengan mazhab Syafi'i. Baik. Mazhab yang keenam pula. Dia kalau ikut sebut sampai 20 mazhab kan, tapi di sini dia sebut 13 saja. Mazhab yang keenam, ia adalah zihar. Kalau suami tidak mengaitkan dengan sesuatu, dikira sebagai zihar pula. Baik dia niatkan maupun tidak. Kalau suami tidak mengaitkan dengan sesuatu, dikira sebagai hukum zihar, sama ada niat ataupun tak niat. Okey. Kecuali kalau niatnya memalingkannya kepada talak atau sumpah. Maka diarahkan kepada apa yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat lah. Ini adalah lahiriah ataupun zahir bagi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Lalu dalam riwayat kedua darinya dikatakan ia adalah sumpah. Kalau suami tidak mengaitkannya dengan sesuatu, kalau suami tak niatkan apa, maka dikira kembali kepada sumpah lah. Kecuali kalau suami memalingkannya dengan niat kepada zihar atau talak, maka jadi zihar ataupun jadi talak. Cerai lah. Maka ia diarahkan kepada apa yang dia niatkan. Ini ikut apa yang dia niatkan lah. Ini semua kembali kepada hati lah. Jadi keputusan dia ikut apa yang dia niatkan. Kemudian dinukil pula daripada Imam Ahmad rahimahullah riwayat yang ketiga, iaitu ia adalah zihar secara mutlak. Apapun dia buat, apapun dia kata, dikatakan itu adalah zihar. Walaupun suami meniatkan selainnya. Ada sumpah. Maksud dia bersumpah, kan? Bahawa dia mengharamkan isterinya. Jadi dia akan jadi pada zihar secara mutlak. Ini mazhab keenam ni lah. Padanya ada riwayat keempat yang dinukil oleh Abu Husain dalam kitabnya Al-Furu'. Ini Furu' Masail, bahawa ia adalah talak yang tidak bisa dirujuk. Talak yang tak boleh dirujuk lagi. Talak bain lah. Ya, kira talak 3. Kalau suami menyambung pengharamannya dengan ucapan yang aku maksudkan adalah talak, dia kata contohnya, maka ada 2 riwayat daripada Imam Ahmad. Riwayat yang pertama, itu adalah talak. Atas dasar ini, apakah ia talak 3 atau talak 1? Maka ada 2 riwayat. Kedua, itu juga adalah zihar. Seperti kalau suami mengatakan kedudukan kamu di sisiku seperti belakang punggung dalam bahasa Indonesia, dia tulis punggung. Maknanya dalam terjemah dalam bahasa kita, dia panggil belakang. Kan? Belakang. Jadi kamu di sisiku seperti belakang ibuku. Maksud aku adalah talak. Inilah kesimpulan mazhabnya. Mazhab Imam Ahmad rahimahullah. Baik. Mazhab yang ketujuh pula berkenaan ni. Banyak di sini sebut sampai 13 ke? Kan? Macam tu lah. Ataupun 15. 13 mazhab. Mazhab ketujuh. Kalau suami meniatkannya sebagai talak 3, maka dianggap talak 3. Kalau dia meniatkannya sebagai talak 1, maka dianggap talak 1. Tetapi tidak bisa dirujuk. Tak boleh rujuk pula. Mazhab ni. Kalau dia meniatkannya sebagai sumpah, maka dianggap sumpah. Ini kena kembali kepada niat suami tadi lah. Dan kalau dia tidak meniatkan apa-apa, maka dianggap sebagai kedustaan yang tidak ada hukumnya. Ini adalah mazhab Sufyan Ats-Tsauri, sebagaimana yang dinukil darinya oleh Abu Muhammad Ibn Hazm Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala. Baik, mazhab yang ke-8. Mazhab ke-8 itu adalah talak yang 1. Talak 1 yang tidak bisa dirujuk. Tak boleh rujuk secara mutlak. Dan ini mazhab Hamad bin Abi Sulaiman. Tak boleh rujuk, mana kena nikah baru lah. Itu maksudnya. Okey.
Mazhab ke-9. Kalau suami meniatkannya sebagai talak 3, maka dianggap talak 3. Dan kalau suami tidak meniatkan apa-apa, maka dianggap talak 1 yang tidak bisa dirujuk. Ini adalah mazhab Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, sebagaimana dinukil darinya oleh Abu Muhammad Ibn Hazm Al-Andalusi. Kemudian mazhab ke-10 pula. Punya mazhab banyak tentang ni, tentang tajuk ni. Mazhab ke-10 itu adalah talak yang bisa rujuk. Dia talak tapi boleh rujuk. Ini dihikayatkan oleh Ibnu As-Sabakh dan temannya Abu Bakar Asy-Syashi dari Az-Zuhri dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mazhab ke-11 pula, si isteri menjadi haram bagi suaminya. Mereka tidak menyebutkan hal itu sebagai zihar dan tidak pula sebagai talak dan tidak pula sumpah. Bahkan mereka mengharuskan suami menerima konsekuensi dari pengharaman itu. Dia terimalah tanggungjawab dia. Kan? Balasan dia. Ibn Hazm berkata pendapat ini sahih daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dari sekelompok sahabat yang tidak disebutkan namanya. Dan Abu Hurairah dinukil secara sahih daripada dari Al-Hasan, Khilas bin Amr, Jabir bin Zaid dan Qatadah bahawa mereka hanya memerintahkan suami agar menjauhi isterinya. Dia tak sebut hukum. Mazhab ke-12. Tawakuf. Tak ada komentar. Apa pun tak kata. Dalam masalah ini yang berfatwa seperti ini tidak mengharamkan isterinya kepadanya dan tidak pula menghalalkannya. Ini tawakuf. Sebagaimana diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi daripada Ali bahawa dia berkata, aku tidak menghalalkannya dan tidak pula mengharamkannya atasmu. Maka kalau kamu mau, maka majulah. Dan kalau kamu mau, maka mundurlah. Ikut suka kamu lah. Aku tak boleh buat hukum. Gitu. Yang terakhirnya mazhab yang ke-13 lah. Mazhab ke-13 dibezakan antara talak yang diberlakukan langsung atau talak yang dikaitkan pada maksud tertentu dengan pengucapannya dalam konteks sumpah. Bentuk pertama adalah zihar secara mutlak. Walaupun suami meniatkan talak. Kan? Ini mazhab 13. Kan? Dikaitkan dengan maksud tertentu lah. Ya, kalau dia maksud dia dia zihar secara mutlak walaupun suami niat talak dan walaupun dia menyambungkan dengan ucapannya yang aku maksud adalah talak. Maksud gitu. Dia jadi zihar juga. Bentuk yang kedua, dia kata adalah sumpah yang mesti dibayar kafarahnya. Kalau suami mengatakan, kamu haram bagiku. Atau kalau Ramadan sudah masuk, maka kamu haram bagiku. Maka itu adalah hukum zihar. Ini mazhab ke-13. Kalau dia mengatakan, kalau aku melakukan safar, atau kalau aku memakan makanan ini, atau aku berbicara dengan si fulan, maka isteriku haram untukku. Maka ini adalah sumpah yang mesti dibayar kafarahnya. Ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Inilah pokok-pokok mazhab dalam masalah ini dan kemudian berkembang menjadi lebih daripada 20 mazhab. Sampai jadi 20 mazhab. Bab ni saja. Seorang lelaki yang mengharamkan ke atasnya hamba perempuannya atau isterinya atau harta bendanya. Boleh khilaf sampai 20 mazhab. Okey. Kita tengok pula faslun. Fasal. Ya. Hujah mereka. Okey, al-madhhabul khamis. Mazhab 13. Faslun. فأما من قال التحريم كله لغو لا شيء فيه. Hujah mereka yang mengatakan pengharaman isteri adalah perkara sia-sia. Ini hujah. Dia pergi pada hujah-hujah sebut semua hujah-hujah mazhab tadilah. Baik, ada pun orang yang mengatakan semua bentuk pengharaman adalah perkara sia-sia dalam arti tidak memiliki implikasi hukum.
Maka mereka berdalil bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hak kepada hamba untuk menghalalkan dan mengharamkan. Dia hanya memberikan kepada hamba, yakni kepada mereka lah, jalan untuk menempuh sebab-sebab yang dengannya sebuah benda bisa jadi halal atau haram baginya. Maksud sebab-sebab yang boleh benda tu jadi haram atau halal. Seperti talak. Contohnya dengan lafaz lah. Nikah dengan lafaz lah. Jual beli dan pembebasan budak hamba. Ya kan? Adapun sekadar seseorang mengatakan aku mengharamkan ini atau ini haram ke atasku, hukum itu bukanlah haknya. Okay? Ini kerana Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 116, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman juga dalam surah At-Tahrim ayat 1, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Hai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah menghalalkan untuk engkau? Maka kalau Allah tidak memberikan hak kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk bisa mengharamkan apa yang Allah halalkan baginya, bagaimana bisa dia boleh membolehkan pengharaman ini kepada selain beliau sallallahu alaihi wasallam? Ya, mana dia? Kalau pada Rasul pun tak boleh, bagaimana selain Rasul lagi tak boleh lah. Ini hujah mereka yang mengatakan itu hanya perkataan yang sia-sia. Mereka berkata Nabi SAW telah bersabda yang bermaksud semua amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami maka ia tertolak. Kullu amalin laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Sehingga ia tertolak lagi batil. Tak betul lah. Mereka juga mengatakan sesungguhnya tidak ada perbezaan antara mengharamkan yang halal dengan menghalalkan yang haram. Mana ada beza? Maka sebagaimana yang kedua adalah perkara sia-sia yang tidak ada pengaruhnya, maka demikianlah pula perkara yang pertama disebut tadi kan. Baik. Mereka mengatakan tidak ada perbezaan antara ucapan seseorang kepada isterinya, kamu haram bagiku, dengan ucapannya kepada makanannya, ini haram untukku. Dia berkata tak ada beza. Mereka mengatakan ucapan suami, kamu haram untukku, maka yang dia maksudkan bisa jadi penetapan pengharaman atau pengkhabaran tentang isterinya bahawa dia haram. Ya. Menetapkan pengharaman adalah perkara yang mustahil. Kerana itu bukanlah haknya. Hal itu hanyalah hak dari zat yang menghalalkan perkara halal dan menghalalkan perkara yang haram. Serta zat yang mensyariatkan hukum-hukum. Sedangkan kalau yang maksudnya adalah sebagai berita, maka itu adalah dusta. Dengan demikian, ucapan tersebut kalau bukan khabar yang dusta, maka ia adalah penetapan hukum yang batil. Dan kedua-duanya adalah perkara yang sia-sia. Ini hujah. Ini hujah ni kan. Okey. Mereka mengatakan, kami melihat kepada selain pendapat ini, maka kami melihat banyak sekali pendapat yang bertabrakan, berselerak. Tabrakan ni berselerak lah. Okay? Ini kita di sini. Okay. Jadi aqwal al-muttaribah muta'aridah. Perkataan pendapat-pendapat yang saling bertentangan, bercanggah, berlaga. Itu sebenarnya bertabrakan maksud dia. Muttaribah muta'aridah. Selerak perkataan ni maksud dia saling bertentangan, tak boleh kita nak satukan. Maka seseorang tidak menjadi haram dengan sebab sesuatu daripada ucapan-ucapan itu. Ni. Ya. Sini.
Fala bi'am zawjah bi syai' minha bighairi burhan. Maka tidak diharamkan isteri dengan sesuatu daripadanya bighairi burhan, tanpa petunjuk daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Okey, kerana kalau tidak demikian berarti kita telah melakukan dua pelanggaran, iaitu pengharaman wanita itu untuk suaminya dan menghalalkannya untuk orang lain. Sementara hukum asal adalah tetap adanya pernikahan sampai umat bersepakat atau ada penjelasan daripada Allah dan Rasulnya. Ini. Ya, hadis kita wal aslu baqa'un nikah hatta tujma'ul ummah. Ya, sehingga umat bersepakat kata benda tu memang haram ataupun halal. Sebab ijma' umat ni maksudnya tak hukum yang itulah yang berlaku lah. Kemudian dia kata atau ada penjelasan daripada Allah dan Rasulnya yang menyatakan hilangnya pernikahan itu. Pada saat itulah kita harus berpendapat sesuai dengannya. Inilah dalil kelompok pertama. Okay. Kemudian faslun. Hujah mereka yang mengatakan pengharaman tersebut adalah talak 3. Ini yang kedua pula kan. Tadi dia berkata sia-sia. Yang kedua ni kata jadi talak 3. Adapun ulama yang mengatakan ia adalah talak 3 secara mutlak. Kalau terbukti ada yang berpendapat demikian, maka mereka berdalil bahawa pengharaman itu dijadikan sebagai kinayah. Kinayah ni simbolik lah, ungkapan halus daripada talak. Kan? Kinayah ni macam simbolik. Dia kata, contoh dia kata, aku lepaskan kau, pergilah. Kan? Contohnya itu. Kita sebut talak, tu kinayah. Dan jenjang talak tertinggi adalah talak 3 lah. Level talak yang paling tinggi sekali adalah talak 3. Maksudnya a'la anwa'ihi. Jenis talak, jenjang ni jenis. Jenis talak yang tertinggi adalah talak 3. Kan? Jadi maka dia kata talak di sini diarahkan kepada bentuknya yang tertinggi. Guna berhati-hati dalam masalah kemaluan tadi. Kan? Sebab apa? Sebab nak menghalalkan dia, nak mengharamkan dia. Kan? Silap-silap lagi maknanya benda yang halal dikatakan haram. Lalu berlaku perkara yang haram sebab dia tak jatuh talak apa dengan suami dia. Kemudian pergi kahwin dengan orang lain pula. Tu tak boleh tu. Ditambah lagi, kami meyakini pengharaman hal itu akan tetapi kami meragukan apakah dia adalah pengharaman yang bisa dihilangkan oleh kafarah seperti zihar atau bisa dihilangkan dengan memperbaharui akad nikah seperti khulu'. Ya, khulu', tuntutan cerai daripada pihak isteri lah. Ya. Atau ia tidak bisa dihilangkan kecuali setelah isteri menikah lagi dengan laki-laki lain dan melakukan hubungan intim dengannya. Seperti pengharaman yang zahir kerana talak 3. Ya. Hanya kemungkinan ketiga inilah yang bisa dipastikan. Adapun dua kemungkinan sebelumnya, maka masih diragukan dan sesuatu tidak bisa dihalalkan berdasarkan keraguan. Mesti yakinlah. Okay? Nak kata benda tu halal haram mesti dengan keyakinan. Jadi mereka mengatakan, ni puak yang kata pengharaman tersebut jadi talak 3 tu. Dia tak jadi talak 1, 2, jadi 3 tu. Mereka mengatakan kerana para sahabat memfatwakan dalam masalah al-khaliyah dan al-bariyah. Ya? Sini dia kata. Ya. أفتوا في الخلية والبرية بأنها 3. Bahawa itu adalah talak 3. Ahmad berkata pendapat ini sah dinukil daripada Ali dan Ibnu Umar. Sudah diketahui bersama bahawa jenjang, yakni jenis tertinggi dari al-khaliyah dan al-bariyah. Apa dia al-khaliyah dan al-bariyah ni? Ya, al-khaliyah ni maksud pelepasan, pengosongan. Al-bariyah pelepasan. Adalah pengharaman isteri.
Maka kalau dia menyatakan dengan jelas jenjang tertinggi itu, jenis talak tertinggi itu, berarti ia lebih pantas dijadikan talak 3. Sehingga lafaz ini seakan-akan sudah merupakan adat dalam melakukan talak 3. Kan? Pengharaman tu, seolah-olahnya. Ditambah lagi, talak 1 tidaklah mengharamkan isteri, kecuali dengan adanya ganti rugi. Yang kes khulu' lah, khulu'. Atau sebelum isteri dicampuri atau ketika suami menyebutkan dengan jelas bahawa talak 1 itu tidak bisa dirujuk bagi yang berpendapat demikian. Sehingga pengharaman itu berlaku sesuai apa yang disebutkan oleh suami secara jelas. Kalau suami melakukan pengharaman tanpa mengaitkan dengan sesuatu dan tidak membatasinya, maka ia berpindah kepada pengharaman mutlak yang bisa berlaku sebelum terjadinya hubungan intim atau setelahnya dengan ganti rugi dan selainnya. Dan itu adalah talak 3. Sebab dia bagi pengharaman mutlak kan. Jadi itu talak 3 lah. Ini hujah mereka yang mengatakan dia terus jadi talak 3, tidak jadi talak 1 ataupun tidak jadi talak 2. Dia terus 3. Mana tak boleh rujuk terus lah. Baik. Hujah mazhab ketiga yang tadi. Okey, tengok. Ada pun ulama yang menganggap pengharaman terhadap isteri adalah talak 3 pada wanita yang belum dicampuri. Ini diperbezakan. Dan talak 1 yang tidak bisa rujuk pada selainnya. Ni. Maka dalilnya bahawa wanita yang telah dicampuri tidak bisa diharamkan kecuali dengan talak 3. Sedangkan yang belum dicampuri bisa diharamkan dengan talak 1. Maka talak tambahan dari talak 1 ini bukanlah keharusan daripada pengharaman. Akan tetapi mereka dikritik bahawa wanita yang telah dicampuri, suaminya boleh memisahkannya dengan talak 1 yang tidak bisa dirujuk. Lalu mereka menjawab dengan jawapan yang tidak bermanfaat bagi mereka. Okay? Iaitu bahawa perpisahan dengan sebab talak 1 yang tidak bisa rujuk, maka sifatnya terbatas. Berbeza halnya dengan pengharaman. Kerana perpisahan dengan sebab pengharaman bersifat mutlak. Okay? Dengan sebab pengharaman. Dan itu tidak bisa kecuali dengan talak 3. Ini jawapan mereka. Okay. Namun jawapan mereka ini tidak meluluskan mereka daripada konsekuensi di atas. Kerana perpisahan dengan sebab pengharaman lebih terbatas daripada ucapannya. Apa dia ucapannya? Kamu aku talak dengan talak yang tak bisa dirujuk. Sebab punca talak yang tidak bisa rujuk adalah pengharaman isteri. Sementara orang yang mengharamkan isterinya telah menyebutkan secara tegas tentang pengharaman yang dimaksudkan. Sehingga pengharaman ini lebih berhak melahirkan perpisahan daripada ucapan. Apa dia ucapannya? Kamu aku talak dengan talak yang tidak bisa dirujuk. Ini hujah mazhab ketiga. Maknanya memang tak boleh diterima lah hujah mazhab ni. Ya. Hujah mereka yang mengatakan pengharaman adalah talak 1 yang tidak bisa dirujuk. Dia talak 1 tapi tak boleh rujuk. Ini hujah dia. Ya. Ada pun ulama yang menganggap pengharaman sebagai talak 1 yang tidak bisa rujuk. Baik pada wanita yang telah dicampuri maupun selainnya. Ini berbeza dengan mazhab di atas kan, mazhab ketiga tu. Maka mereka berdalil bahawa terjadinya talak yang tidak bisa rujuk ini tidak terbatas dengan jumlah. Ia hanya berkonsekuensi perpisahan yang melahirkan pengharaman. Dia kata. Sementara suami berhak menceraikan isterinya setelah dia bercampur dengannya dengan talak 1 tanpa ganti rugi. Sebagaimana kalau dia mengatakan, kamu aku talak dengan talak yang tak bisa dirujuk. Sesungguhnya suami masih berhak untuk rujuk. Sehingga kalau suami menggugurkan haknya ini, nescaya hak tersebut menjadi gugur pula. Sampai itu kalau suami bisa memisahkan isterinya
dengan dasar ganti rugi yang dia ambil dari isterinya, tebus talak lah ni. Maka suami juga bisa memisahkan isterinya tanpa mengambil ganti rugi tersebut. Bahkan suami dianggap berbuat baik dengan meninggalkan ganti rugi itu. Dan kerana ganti rugi adalah haknya, hak suami. Khuluk ni kan. Bukan kewajipannya. Sehingga kalau dia menggugurkan haknya, lalu memisahkan isterinya, maka itu boleh saja. Ini pendapat dalam mazhab ni pula. Baik, kemudian kita tengok pula, dia kata di sini, hujah mereka yang mengatakan pengharaman adalah talak satu yang bisa, yang masih boleh dirujuk. Tadi tak boleh rujuk. Ini kata masih boleh dirujuk. Apa dia? Pengharaman tu yang mengharamkan isteri dia ke atas dia kan. Adapun orang yang mengatakan ia adalah talak satu yang masih boleh dirujuk, maka dalilnya bahawa pengharaman hanya menunjukkan terputusnya kepemilikan suami terhadap isterinya. Dan sudah itu bisa diterima dengan sesuatu yang diyakini adanya, iaitu talak satu. Adapun lebih daripada talak satu tidak ada disinggung dalam lafaz pengharaman tersebut, maka tidak boleh ditetapkan tanpa ada faktor yang membolehkannya. Kalau memungkinkan mengarahkan lafaz ini pada talak satu, maka konsekuensi lafaz itu telah terpenuhi. Ya kan? Kehendak tuntutan lafaz dah penuh lah. Sementara mengarahkannya pada selain talak satu tidak memiliki faktor yang mendukungnya. Ya, tak ada hujah yang boleh menyokong lah. Itu maksud dia. Dalil yang menyokong. Mereka mengatakan ini tampak jelas pada kaedah dasar mereka yang menjadikan talak bisa rujuk. Talak bisa rujuk, talak rujuk, talak raj'i lah. Sebagai sesuatu yang dapat mengharamkan. Maka ketika itu kita katakan pengharaman isteri lebih umum daripada sekadar pengharaman dengan talak yang bisa rujuk. Talak raj'i. Atau pengharaman dengan talak yang tidak raj'i. Tak bisa rujuk, tak boleh rujuk lah. Dan sesuatu yang menjadi dalil bagi yang lebih umum tidaklah menjadi dalil bagi yang lebih khusus. Kalau mau, kamu bisa mengatakan, kamu boleh mengatakan perkara lebih umum tidak mengharuskan adanya perkara yang lebih khusus. Ya? Umum tu dilalukan di atas keumumannya lah. Atau yang khusus itu bukanlah keharusan dari yang lebih umum. Atau yang lebih umum tidaklah melahirkan yang lebih khusus. Ini. Baik. Sini kalau dia kata dalam bahasa Arabnya wa amma man ja'alah wahidah ba'inah fi haqqil madkhul fama akhadha hadha al-qawl la tufidu adadan. Perenggan yang ni kita baca tadi bahasa Arab dia kata wa amma man qala innaha wahidah raj'iyyah fama akhadhahu in at-tahlil yufidu mutlaqul inqita'. Sementara akhir dia kata fal dal 'ala al-a'am la yadullu 'ala al-khass. Sesuatu yang menunjukkan atas umum tidak menunjukkan di atas khusus. Dan jika kau wa in syi'ta, dan jika kau mahu kau boleh berkata qulta al-a'ammu yang umum la yastalzimul akhas, dia tidak melazimi yang khusus, ataupun laisal akhassu min lawazimil am, yang khusus itu tidak melazimi yang umum, atau yang umum tidak melahirkan yang khusus. Itu dari sudut istilah bahasa nampak macam berbelit-belit kan. Nah dia. Baik, kemudian hujah mereka yang berpendapat ditanyakan niat suami yang melakukan pengharaman terhadap isterinya. Ditanya niat dia. Apa niat kamu? Kamu cakap ni apa niat kamu? Kena ikut niat dia. Baik. Adapun ulama yang mengatakan ditanyakan niat suami yang mengharamkan isteri tersebut, apakah zihar? Apakah suami tadi niat zihar? Atau suami tadi niat talak yang boleh dirujuk? Dia niat apa?
atau pengharaman isterinya, atau sumpah yang ilak, hukum ilak, maka hukumnya sesuai dengan apa yang dia inginkan darinya. Maka mereka berdalil bahawa lafaz ini tidak diucapkan untuk talak saja. Akan tetapi ada kemungkinan untuk talak atau zihar atau ilak. Ilak ni apa dia ilak? Ilak ni dia bersumpah untuk tak mencampuri isteri dia. Sehingga ketika dimaksudkan kepada sebahagiannya berdasarkan niat, maka ia telah digunakan kepada yang sesuai dengannya. Dialihkan kepadanya berdasarkan niatnya, maka ia pun mengarah kepada apa yang diinginkan pelakunya. Tidak melampauinya dan tidak pula kurang daripadanya. Ikut pada niat suami tadi. Demikian pula kalau ucapan ini diniatkan untuk memerdekakan hamba wanita, nescaya budak itu merdeka kerananya. Serupa dengannya bila diniatkan sebagai ilak. Ilak ni tadi sumpah kan, tidak mencampuri, dia bersumpah tidak mencampuri isterinya. Atau sumpah atas wanita budak, nescaya mengikat bagi pelakunya apa yang dia niatkan. Ini dia. Mereka mengatakan, adapun kalau suami meniatkan pengharaman tubuh isterinya, suami harus, yakni mestilah membayar kafarah, sumpah. Ya? Sebagaimana sebagai pengamalan lahiriah ayat Al-Quran dan hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Muslim dalam As-Sahih. Kalau seseorang mengharamkan isterinya, maka itu adalah sumpah yang harus, yang mesti dibayar kafarahnya. Ya, dengan dia membaca ayat. Kan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini dia. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah SAW itu telah ada suri teladan yang baik bagi kamu. Ini mirip dengan apa yang dikatakan Mujahid tentang zihar. Sekadar mengucapkannya sudah mengharuskan membayar kafarah zihar. Dan pada hakikatnya ia adalah pendapat Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebab sungguhnya beliau mengharuskan, memestikanlah, mewajibkan membayar kafarah atas seseorang yang melakukan zihar jika tidak segera mengikutinya dengan talak. Jika tidak segera mengikutinya dengan talak, dia kena bayar zihar lah. Mereka mengatakan bahawa lafaz ini mengandung kemungkinan sebagai insya'. Insya' bukan insya' ni selain daripada kalimah berita lah. Dan juga khabar. Khabar ni kalimah berita. Ayat. Maksudnya ayat insya' ni ayat cerita. Khabar ni ayat berita. Maka jika pelakunya memaksudkannya sebagai khabar, ini berita, berarti dia telah menggunakannya pada tempatnya yang sesuai, sehingga diterima darinya hal itu. Dan begitu pula kalau pelakunya memaksudkan dengannya sebagai insya'. Insya' ni ayat, jumlah ayat berbentuk cerita. Kan? Bagi tahu. Cerita. Bukan khabar. Berarti ia harus ditanya. Ditanya mengenai sebab pengharamannya. Tanya kepada suami tadi. Kalau dia menjawab, aku maksudkan sebagai talak 3, atau talak 1, atau talak 2, maka itu diterima darinya hal itu. Kerana lafaz tersebut juga sesuai dengan makna yang dia katakan. Dan kerana ada indikasi yang mengarahkannya kepada makna yang dia maksudkan. Kalau dia meniatkannya sebagai zihar, maka dianggap sebagai zihar. Kerana dia menegaskan sesuatu yang menjadi konsekuensi zihar. Sebab ucapannya, kedudukan kamu di sisiku seperti belakang ibuku. Ini zihar. Konsekuensinya adalah pengharaman. Hasilnya, natijah dia adalah pengharaman lah. Kalau dia meniatkan hal itu dengan lafaz pengharaman, maka dinyatakan sebagai zihar. Kemungkinan kalimah pengharaman bermakna talak. Kalau diniatkan sebagai talak. Tidaklah lebih kuat daripada kemungkinannya bermakna zihar jika diniatkan zihar. Ini kembali kepada niat lah. Kalau dia meniatkannya sebagai pengharaman isteri secara mutlak, maka hukumnya adalah sumpah yang mesti dibayar kafarah dia.
Kerana dia enggan mendekati isterinya dengan pengharaman. Sehingga sama dengan keengganannya dengan sebab sumpah. Itu ilak tu lah. Okey, habis tu. Ini dia disebut balik satu-satu lah hujah. Hak tadi kan. Mazhab tadi hujah dia bang. Kemudian kita tengok pula hujah mereka yang mengatakan pengharaman adalah zihar kecuali jika diniatkan sebagai talak. Macam tu pula. Ya. Adapun ulama yang mengatakan ia adalah zihar kecuali kalau diniatkan sebagai talak, maka berdalil bahawa lafaz ini diletakkan untuk makna pengharaman. Ia termasuk ucapan yang mungkar lagi dusta. Dosa lah. Ya. Kerana seseorang hamba tidak mempunyai hak dalam pengharaman dan penghalalan. Dia hanya boleh melakukan sebab-sebab yang boleh mengakibatkan hal itu. Hal-hal pengharaman dan penghalalan tu kan. Dia tak ada hak untuk menghalal atau mengharamkan. Kapan saja, yakni bila saja dia mengharamkan apa yang Allah halalkan baginya, berarti dia telah mengatakan kemungkaran dan kedustaan. Dan itu sama dengan ucapannya, kedudukan kamu di sisiku seperti belakang ibuku. Bahkan pengharaman lebih pantas dikatakan zihar. Kerana kalau seseorang yang menyerupakan isterinya dengan perempuan mahramnya, maka konsekuensinya adalah pengharaman isteri baginya. Apabila dia menegaskan pengharaman isteri baginya, bererti dia mengatakan terang-terangan konsekuensi daripada penyerupaan pada kes zihar. Sehingga pengharaman lebih pantas dikatakan sebagai zihar. Itu dia. Di mana ayat ni insya-Allah lah tak payah kita boleh faham kot kan. Mereka mengatakan, yang mereka yang ada yang hujah ni lah, yang kata zihar apa nama? Pengharaman tu adalah zihar tu kecuali dia ingat talak tu. Kami menganggapnya sebagai talak kalau diniatkan seperti itu. Niatkan talak, jadi talak lah. Sehingga kami mengarahkan lafaz ini kepada talak berdasarkan niat. Sebab lafaz ini bisa dijadikan sebagai kinayah atau kiasan bagi talak. Maka ia pun bisa bermakna talak berdasarkan berbeza halnya kalau diucapkan tanpa dikaitkan dengan sesuatu. Sesungguhnya pada kes ini, ucapan itu diarahkan kepada makna zihar. Lalu jika orang yang mengharamkan isterinya meniatkannya sebagai sumpah, berarti hukumnya adalah sumpah. Itu dia. Sebab kaedah dasar mereka yang mendukung pendapat ini, bahawa pengharaman makanan dan semacamnya adalah sumpah yang harus, yang wajib dibayar kafarahnya. Sehingga kalau seseorang meniatkan pengharaman isterinya sebagai sumpah, maka dia telah meniatkan makna yang sesuai dengan lafaz ini, sehingga hal itu harus diterima, yakni mesti diterima darinya. Ini penjelasannya lah. Ya kan? Tak perlu nak kita nak urai detail apa benda. Kita baca cerita dia. Hujah ya. Ya. Hujah mereka, kemudian fasal yang seterusnya. Hujah mereka yang mengatakan pengharaman adalah zihar. Jadi kalau kita baca sendiri pun kita boleh faham lah kan. Tapi sudah dia ada dalam kitab ni, kita nak baca dalam kitab ni, kita baca ya. Hujah mereka yang mengatakan pengharaman adalah zihar, meskipun diniatkan sebagai talak. Niat talak ke tak niat talak ke, hukum dia zihar. Ni mazhab ni, hujah dia bang. Baik. Adapun ulama yang mengatakan bahawa ia adalah zihar walaupun diniatkan sebagai talak, atau pelakunya menyambungnya dengan ucapan yang aku maksudkan adalah talak, maka dalil mereka adalah apa yang telah kami sebutkan berupa penetapan bahawa ia adalah zihar. Dan adanya niat talak tidak mengeluarkannya daripada hukum zihar. Sampai macam tu. Sebagaimana kalau seseorang berkata kepada isterinya, kedudukanmu di sisiku seperti belakang ibuku, dan dia meniatkannya sebagai talak, atau dia mengatakan yang aku maksudkan dengannya adalah talak, maka yang seperti ini
tidak mengeluarkan kalimah tersebut daripada ruang lingkup zihar pergi kepada talak. Tak. Berdasarkan pendapat majoriti ulama, kecuali menurut pendapat syadz yang ganjil lah, yang tidak perlu diperhatikan kerana sejalan dengan keadaannya di zaman jahiliah, iaitu menjadikan zihar sebagai talak, yang mana Islam telah menghapuskan hukumnya dan membatalkannya. Kerananya, kalau seseorang meniatkan pengharaman sebagai, bererti dia telah meniatkan sesuatu yang Allah dan Rasulnya telah batalkan, berupa kebiasaan orang-orang jahiliah yang mengucapkan kalimah zihar secara mutlak, tidak dikaitkan dengan sesuatu dan dimaksudkan sebagai talak. Zihar zaman jahiliah ni maksud dia talak lah. Di sini apa? Itu maksud dia. Begitu pula dia telah meniatkan sesuatu makna yang tidak dicakup oleh kalimah itu menurut syariat, maka niatnya tidak berpengaruh dalam berubah hukum yang Allah sudah hadkan. Baku ni maksudnya Allah telah tetapkan, di mana Allah telah menetapkan hukum di antara hamba-hambanya. Kemudian Ahmad dan pengikutnya tetap berada di atas kaedah pokok mereka, iaitu menyamakan antara memberlakukan hal itu dan bersumpah dengannya seperti talak dan pembebasan budak. Sementara Syekhul Islam membezakan antara kedua masalah ini menurut kaedah dasarnya, yang membezakan antara berlakunya hal itu dengan sumpah. Sebagaimana Asy-Syafi'i dan Ahmad rahimahumullah dan yang sependapat dengan keduanya telah membezakan antara kedua masalah ini dengan nazar. Dalam nazar, antara bersumpah dengannya sehingga dianggap sebagai sumpah yang mesti dibayar kafarah, dan memberlakukan langsung, memenuhi, menggantungkannya dengan syarat tertentu sehingga dianggap nazar yang mesti dipenuhi. Seperti yang akan datang penjelasannya dalam babul aiman, bab sumpah. Nanti seterusnya nanti ada bab sumpah, kan, insya-Allah taala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, berdasarkan hal ini menjadi konsekuensi bagi mereka yang membezakan antara melakukan pengharaman dengan sumpah. Dalam sumpah, orang yang bersumpah mesti bayar kafarat. Ini tebusan lah, tebus sumpah tadi kan. Dan dalam memberlakukan langsung atau mengaitkan dengan syarat tertentu, orang yang melakukannya dianggap melakukan zihar dan menjadi keharusan, yakni kemestian baginya untuk bayar kafarah zihar lah. Zihar ni puasa 2 bulan turut-turut kan. Inilah yang ditunjukkan ucapan yang dinukil daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kerana terkadang dia menjadikannya sebagai zihar dan terkadang dia menjadikannya sebagai sumpah. Inilah dia hasil hukum dia tadi dalam ni hujah ni. Kemudian hujah yang seterusnya, hujah bagi mereka yang mengatakan pengharaman adalah sumpah yang wajib dibayar kafarahnya dalam segala keadaan. Dalam apa keadaan pun dia kena bayar sumpah, dikira sebagai bayar kafarah sumpah bagi pengharaman yang dia buat tu. Baik. Ya. Di sini adapun ulama yang mengatakan ia adalah sumpah yang mesti dibayar kafarahnya dalam keadaan apapun, maka dalil mereka bahawa pengharaman yang halal daripada makanan, minuman dan pakaian adalah sumpah yang mesti dibayar kafarahnya berdasarkan nas, ya, nas Al-Quran, makna dan asar-asar para sahabat. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 1 dan 2, auzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim qad faradallahu lakum tahillata aymanikum, kata Allah. Ya. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian
membebaskan diri dari sumpahmu. Bayar kafarat lah. Maka pengharaman yang halal juga termasuk dalam ketetapan ini, sumpah ni kan. Kerana ia yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut. Sebab nuzul dia. Sementara mengeluarkan sebab daripada kalimah yang bersifat umum adalah hal yang tidak mungkin. Kerana ia yang pertama sekali mahu dijelaskan. Sehingga kapan? Bila ia dikeluarkan maka sebab hukum tidak mendapat penjelasan, itu tidak mungkin terjadi. Ini adalah penetapan dalil yang sangat kuat. Aku pernah menanyakan, kata Ibn Qayyim rahimahullah, aku pernah menanyakannya kepada Syekhul Islam rahimahullah, maka beliau berkata benar, pengharaman isteri adalah sumpah besar terhadap isteri. Kafarahnya adalah kafarah zihar. Sedangkan sumpah kecil adalah pada masalah selainnya. Yang kafarahnya adalah kafarah sumpah atas nama Allah. Ia juga berkata, inilah makna daripada ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan selainnya dari para sahabat dan para ulama setelah mereka, bahawa pengharaman adalah suatu sumpah yang mesti dibayar kafarahnya. Inilah pemaparan penukilan mazhab-mazhab yang ada dalam masalah ini serta penetapan dalil-dalilnya, dan tidak samar bagi orang lebih mengutamakan ilmu dan sikap adil serta menjauhi fanatisme dan menolak pendapat-pendapatnya sendiri. Mana pendapat yang rajih dan kuat, mana yang merjuh, kan, dia akan ambil mana yang kuat, yang ditinggal mana yang merjuh lah. Hanya Allah tempat memohon pertolongan. Kemudian faslun, perbezaan pendapat tentang pengharaman selain isteri. Tadi isteri, ini selain daripada isteri. Baik. Telah jelas daripada apa yang kami sebutkan bahawa barang siapa yang mengharamkan sesuatu